Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ceria. Hai semua. Apa khabar hari ni? Cikgu harap semuanya sihat walafiat dan tak sabar nak belajar sains hari ini. Hari ini kamu ditemani oleh saya. Saya ni siapa? Saya Cikgu Sal. Okey, Cikgu Sal adalah dari sukarelawan dari Akademi YouTuber Malaysia. Untuk perhatian kamu, kelas sains sekolah rendah untuk tuition online percuma ini diadakan pada setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu jam 3.30 petang, manakala hari Ahad jam 11 pagi. Oleh itu, semua murid kena ramai, alert dan kena ikuti kelas sains ini yang dibawakan khas untuk anda dari guru-guru sains dari Akademi YouTuber Malaysia. Ingat ya, janji temu kita pada setiap hari Sabtu dan Ahad. Sabtu jam 3.30 petang, manakala hari Ahad jam 11 pagi. Nak tahu lebih lanjut, nak tahu kelas mana? Jangan lupa mari subscribe dan tekan butang loceng. Utamanya pada channel Cikgu, Cerita Cikgu Sal ni. Dan cikgu-cikgu sains dalam panitia Sains Akademi YouTuber Malaysia. Sebabnya setiap minggu, guru yang berbeza akan memberikan tuition online percuma kepada kamu. Pertama percuma, selamanya percuma. Ralik-ralik ni, hari ini kita nak belajar apa? Jom. Ikut Cikgu Sal. Okey. Hari ini, untuk makluman semua, kita akan belajar satu topik di unit 7 bagi sains tahun 5 iaitu pengarah tambahan. Janganlah pula bila cikgu dah nyatakan kat situ sains tahun 5, yang murid tahun 6 tak nak dengar. Murid tahun 4 tak nak dengar. Murid tahun 1, 2, 3 pun tak nak dengar. Bukan. Biar cikgu terangkan. Begini. Okey, walaupun ia merupakan sains tahun 5 iaitu rate yang subjek merupakan unit dalam subjek tahun 5 ni, tapi murid-murid tahun 6 telah mempelajarinya pada tahun 4 dahulu. Sebab setelah semakan dibuat, pengarah tambahan ni telah dimasukkan topiknya ke dalam tahun 5. Yang tahun 4, jangan khawatir, kamu boleh mendengarnya sebagai satu pendedahan awal. Nanti bila dah tahu, senang. Begitu juga dalam murid tahun 1, 2 dan 3. Boleh ikuti pembelajaran pada hari ini. Tapi apa ya dalam pengarah tambahan ni kita nak belajar apa? Okey. So standard pembelajaran dalam pengarah tambahan unit 7 ni kita ada beberapa standard pembelajaran. Okey, mari cikgu bacakan. Okey, kita ada 7.1.1 menyatakan ciri objek yang berkarat. 7.1.2 mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. 7.1.3 mengeksperimen untuk menentukan faktor yang menyebabkan pengaratan. Manakala 7.1.4 memerihalkan cara mencegah pengaratan. 7.1.5 menaklkan kepentingan mencegah pengaratan. Ish. Banyak ke? Memang kalau ditengokkan macam banyak je. Tapi jangan risau. Kita akan pergi satu persatu. Nak tahu? Nak ikut dah? Dah sedia ke? Tulis kat ruangan chat tu. Dah bersedia ke belum?
Dah ke? Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu terangkan dulu, perkenalkan diri dulu. Okey, nama cikgu Salasiah binti Zainuddin, nama sebenar atau lebih dikenali dengan nama Cikgu Sal. Okey, cikgu mengajar di SK Sayung yang terletak di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar terletak di mana? Negeri Perak. Okey, cikgu orang Perak ni. Kata ada ke orang Perak kat sini? Kalau ada, nyatakan dekat ruangan chat tu. Boleh je, cikgu ada je kat situ. Okey, nanti cikgu balas. Dan YouTube cikgu adalah Ceritera Cikgu Sal. Kepada yang baru mengikuti channel cikgu, iaitu Ceritera Cikgu Sal, jangan malu-malu. Tu tekan butang subscribe tu. Jadikan warna merah tu kepada warna kelabu. Okey. Dan tekan butang notification. Okey, cepat. Tekan. Bukannya apa, sebab kalau tekan bunyi loceng tu, nanti kalau ada apa-apa, kamu akan dapat maklumat tu terlebih dahulu. Mari sokong Cikgu Sal. Nanti kalau lagi ramai, lagi cikgu suka, lagi cikgu akan buat video untuk kamu. Okey, so sebelum kita pergi mulakan pelajaran, pesanan cikgu, sila tumpukan perhatian anda semasa sesi pembelajaran berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan sembang atau ruangan chat di bawah. InsyaAllah, apa-apa kemusykilan, InsyaAllah cikgu akan respon. Ya, dan cikgu akan kongsikan apa-apa yang perlu dikongsikan. Okey, untuk kita mulakan pelajaran hari ini, apa kata kalau kita baca doa terlebih dahulu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Okey, doa pun dah dibaca. Dah bersedia semua? Okey, kita mula sekarang. Jeng. Okey, kita masuk topik pada hari ini, iaitu pengaratan bahan. Objektif pembelajaran pada hari ini adalah kamu boleh menyatakan 3 ciri objek yang berkarat. Yang kedua, mengitlak bahawa objek yang diperbuat daripada besi boleh berkarat. Ketiga, menyatakan 2 faktor pengaratan. Mana ni? 2. Nampak tak 2? 2. Ni 2. 4 pula. 2. Okey, 2 faktor pengaratan. Okey, seterusnya menerangkan sekurang-kurangnya 2 cara mencegah pengaratan. Dan yang terakhir, menakul sekurang-kurangnya 3 kepentingan mencegah pengaratan. Excited tak? So, kita mulakan. Ish. Gambar apa ni? Nak kata apa macam mana ni? Boleh tak anda nyatakan apakah gambar yang cikgu tunjukkan ni? Sila type dekat ruangan chat. Okey, type sekarang. Cikgu nak tengok. Okey. Cikgu bagi masa berapa ni? 10 saat boleh? Okey. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah habis dah 10 saat. Apa dia?
Cikgu tengok. Oh, bagus. Okey, ini adalah skru. Tapi skru ni skru yang lama. Tengok, awak perhatikan skru yang lama ni. Apa yang berlaku? Nampak comel tak? Comel pula. Ini untuk manusia kan? Ataupun haiwan. Nampak menarik tak? Tak kan? Ini adalah disebabkan ada benda-benda asing lah dekat sini. Dia menunjukkan bahawa skru ini lama dah lusuh kan. Untuk pengetahuan kamu, yang ini benda-benda yang macam ni yang menyebabkan dekat permukaan besi ni, okey, sebab skru diperbuat daripada besi kan. Inilah yang dipanggil sebagai karat. Karat? Apa karat tu, cikgu? Okey. Cikgu bagi tahu. Apa itu karat? Okey. Karat ialah selaput berwarna perang kemerahan yang terbentuk pada permukaan besi. Ingat ya, selaput berwarna perang kemerahan yang terbentuk pada permukaan besi. Permukaan besi, bukan permukaan plastik, bukan permukaan kaca. Ia permukaan besi. Okey, kita tengok lagi sekali. Inilah selaput tu yang berwarna perang kemerahan. Bukan warna perang, bukan warna merah, tapi perang kemerahan. Okey. Ciri-ciri objek yang berkarat. Tengok ni. Ni, perang kemerahan Pertama sekali, ada lapisan warna perang kemerahan. Ada lapisan satu. Ingat, ciri dia yang pertama, lapisan warna perang kemerahan. Yang kedua, apa lagi ciri dia? Mempunyai permukaan yang kasar. So, apabila ada ni kan dia nampak tak rata, tak licin macam yang baru. Licin, cantik je kalau kita pegang. Tapi yang ini permukaannya kasar. Okey. Tapi cikgu nak nasihatkan lah kalau kamu jangan suka-suka pegang benda yang karat ni. Nanti sekarang dapat penyakit lain pula. So, bahaya so, jangan suka-suka pegang Okey. Dan seterusnya, apabila dia berkarat ni, ciri-ciri objek yang berkarat ni, ia, tengok ni, dia mengelumpas kan? Ini menunjukkan ia menjadi rapuh. Bila rapuh, dah benda tu lama, ia nampak usang dan ianya tidak akan selamat digunakan. Okey? Faham? Okey, kita boleh rumuskan. Ciri-ciri objek yang karat. Pertama, terdapat lapisan warna perang kemerahan. Kedua, mempunyai permukaan yang kasar. Dan ketiga, ianya rapuh. So, ada berapa ciri objek yang berkarat? Tarik kat bawah tu. Ada berapa? Bagus. Ada 3. Ada berapa? Ada 3. Okey, Pertama adalah terdapat lapisan warna perang kemerahan. Kedua, mempunyai permukaan yang kasar. Dan yang ketiga, mempunyai ciri yang rapuh. Okey, apa contoh-contoh dia? Okey, contoh-contoh bagi objek yang boleh berkarat adalah seperti lantai basikal. Ada basikal tak kat rumah? Perhatikan. Ada tak rantai dia macam ni? Tiba-tiba warna dia lain. Yang lain semua cantik je. Tiba-tiba warna macam ni. Okey. Ini menunjukkan bahawa rantai basikal ini telah mengalami pengaratan. Proses pengaratan. Okey. Selain daripada rantai basikal, apa ni aneka skru dan pemutar skru. Paku. Okey. Macam lah tiang bendera boleh.
pagar rumah boleh. Tapi pagar rumah yang lama lah kan. Yang ada karat-karat ni kan. Yang baru tak ada lah. Yang lama je. Kamu tengok ya. Rantai bersikap. Aneka skru dengan pemutar skru. Kita boleh rumuskan apa? Bagus. Objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat. Maksudnya mana-mana objek yang diperbuat dari besi, asalkan dia diperbuat dari besi, ianya akan berkarat dalam satu hari nanti. Bukan dia karat dalam 1-2 hari ya. Dia memakan masa. Okey. Ingat. Okey, seterusnya apa yang ada? Kita masuk ke ruangan kuis. Dah bersedia? Ronald tak? Excited tak? Okey. Uji minda yang pertama. Antara berikut, objek manakah yang akan berkarat? Soalan dia berbunyi begini. Antara berikut, objek yang manakah akan berkarat? Objek mana? Tunggulah, cikgu baru nak buka. Adakah ia pasu seramik? Tahu pasu seramik? Pasu ni banyak dekat sekolah cikgu. Sebab dekat sekolah cikgu ni, dia ada kat kawasan perkampungan yang mana di situ ada satu kraft yang dipanggil labu sayur. Memang banyak sangat Adakah ia gergaji tangan ataupun peti surat PVC? Cikgu nak anda taipkan jawapan dekat bawah sekarang ni. Tak dekat bawah. Taip. Mana? Pasu seramik, gergaji tangan atau paip PVC yang akan berkarat? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tet. Masa menjawab telah tamat. Nak tahu jawapan? Okey, sedia? Cikgu tengok. Wah, bagus. Kamu telah menulis jawapannya yang baik. Okey. Jawapannya adalah gergaji tangan. Bagus. Terbaik. Okey, bagian. Kenapa gergaji tangan akan berkarat? Kamu boleh jawab. Jawab dekat ruangan chat. Wah, bagus Alia. Kerana gergaji tangan diperbuat daripada besi. Dan objek. Dekat tadi kita dah cakap. Objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat. Tahniah Alia. Dan tahniah juga kepada murid-murid yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Apa ya? Ada soalan lagi. Nak jawab? Okey, bagus. Ni semangat cikgu suka. Okey. Karat ialah ... yang terbentuk pada permukaan besi. Pilihan jawapan, adakah selaput perang kehitaman? Adakah selaput perang kekuningan? Adakah selaput perang kemerahan? Ataupun selaput perang kehijauan? Apa jawapan dia Fikir sekarang dan taipkan dekat ruangan chat di bawah. Taip ya di bawah ni. 1. Cikgu buat dapat 5 je lah. 1. Sini tak nampak. 1, 2, 3, 4, 5. Tot. Tamat. Jawapannya adalah C. Selaput perang kemerahan. Cikgu buat kemerahan je. Tapi sebenarnya memang C lah. Selaput perang kemerahan. Tahniah kepada yang telah berjaya. Okeylah murid-murid. Apa lagi kita masuk faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan berlaku. Nak tahu? Nak tahu ke tak nak? Cepat. Tengok dekat ruangan chat tu. Chat. Okey. So, kita pergi kepada faktor-faktor pengaratan. Sebenarnya untuk mengkaji
faktor-faktor pengeratan ni, kita perlu buat satu eksperimen. Iaitu eksperimen dia adalah untuk menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengeratan. Dalam eksperimen ni, apa yang kita perlukan? Mudah saja. Sediakan 4 tabung uji yang berlabel A, B, C dan D. Jangan risau, kamu akan membuat eksperimen ini di sekolah masing-masing. InsyaAllah cikgu kamu akan tunjukkannya. So jangan risau, jangan takut. Yang bagi tahun 6, tentunya kamu telah membuat eksperimen ni kan. Tentu ingat lagi. So flashback. Okay. So tadi kita sediakan tabung uji A, B, C dan D. Kemudian apa yang kita buat? Kita masukkan 20 gram bulu besi ke dalam keempat tabung uji ini. Bagi murid tahun 5, anda boleh membuka buku teks Sains tahun 5, muka surat 168 hingga 169. Kat sini, dalam buku teks ada dinyatakan apa tujuannya, apa hipotesisnya, apa boleh ubah. Boleh cakap. Cikgu nak bagi tahu jugalah. Okey. So, penyataan masalah dalam eksperimen kita pada hari ini adalah untuk menunjukkan nak bertanya sesuatu. Adakah air dengan udara itu menyebabkan pengeratan? Nak tahu macam mana kita kena jalankan eksperimen. So, hipotesis yang kita ada dalam penyiasatan ini adalah kehadiran air dan udara menyebabkan bulu besi berkarat. Itu hipotesis. Hipotesis ni boleh betul, boleh benar ataupun boleh tidak. Okey, maksudnya hipotesis ni biasanya kita akan buat sebelum eksperimen dijalankan. Dan hipotesis boleh benar ataupun tidak benar. Kita bergantung kepada keputusan eksperimen. Okey, so pemboleh ubah ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini adalah kehadiran air dan udara. Bergerak balas adalah ni, keadaan bulu besi selepas 4 hari. Manakala pemboleh ubah dimanarkan adalah kuantiti bulu besi. Sebab tadi kuantiti dia sama kan? Berapa gram? 20 gram. 20 gram dekat sini, 20 gram dekat B, 20 gram dekat C, 20 gram dekat D. Okey. So, apa yang terjadi seterusnya? Okey, setiap tabung uji ini ditambahkan dengan bahan berikut. Okey, tabung uji A tiada apa-apa tambahan, hanya bulu besi semata-mata. Tabung uji B kita tambahkannya dengan sedikit kalsium klorida kontang. Tabung uji C kita tambahkan dengan air pahit yang telah digilakan bersama-sama dengan minyak. Manakala tabung uji D kita hanya tambahkan dengan air pahit. Keempat-empat tabung uji ini kita tutupkan dengan rapat dengan menggunakan gabus. Okey. So, kita biarkan apa yang berlaku pada 4 hari kemudian. Jeng. Nak tahu ke tak? Nak tahu? Kena buat eksperimen sendiri. Tak adalah. Tapi kena buat eksperimen tau. Apa yang terjadi, barulah kamu tahu apa benda yang berlaku sebenarnya. Okey. So, kita mudahkan bicara sebab 4 hari kan. Kalau 4 hari, hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Nanti hari Khamis pula kita kena ada Takkan 4 hari kita nak ni kan. Tak apa. Cikgu dah buatkan untuk kamu. Selepas 4 hari, apa yang berlaku untuk A? Dah berubah warna lah. Macam mana ni? Tabung uji B. Oops, normal. Warna hitam juga. Tabung uji C. Warna dia. Okey, warna asal.
Tabung uji D. Dia berwarna perang kemerahan. Apa pemerhatian yang boleh kita nampak ni? Okey, siapa nak teka? A. Adakah bulu besi ini berkarat atau tidak? Jawab berkarat ataupun tidak berkarat. Itu je. Tengok. Cikgu bagi masa untuk awak jawab. Tabung uji B, berkarat atau tidak? Tabung uji C, berkarat atau tidak? Tabung uji D, bulu besi ini berkarat atau tidak? Jeng. Cikgu buka jawapannya sekarang. Tara! A, berkarat. B, tidak berkarat. C, tidak berkarat. Manakala D akan berkarat. Kenapa ada dua berkarat, dua tak berkarat, cikgu? Tengok sini. Kenapa A berkarat? A berkarat kerana tabung uji A ni ada air dan udara. Mana datang air? Kita tak letak air pun. Memanglah tak letak air. Tapi dalam udara sebenarnya masa sebelum kita tutup tu dekat sekitar kita ni kan ada udara. So udara tu dah termasuk di dalam tabung uji A sebelum kita tutup. Dah tutup adalah udara. Dalam udara ada juga wang air. So dia supply lah air. So bila udara campur air, pengaratan berlaku. Itu sebab bulu besi ni berwarna perang kemerahan. Dilapisi oleh selaput yang berwarna perang kemerahan. Faham? Okey, kenapa B tidak berkarat, cikgu? Nak tahu kenapa? Inilah fungsi kerana dia ada kalsium klorida kontang ni. Apa fungsi kalsium klorida kontang? Kalsium klorida kontang ni berfungsi untuk menyerap sebarang kelembapan yang ada di dalam tabung uji ni. Ini menyebabkan tabung uji ni akan menjadi sentiasa kering. So, maka bila kering ada air tak? Tak ada air. Walaupun dia ada udara tapi tak ada air, pengaratan tidak akan berlaku. Itu sebab bulu besi pada tabung uji ni tidak berkarat. Faham tak? Bagus, faham. Tadi kamu telah tahu kenapa bulu besi di tabung uji A berkarat. Kenapa bulu besi di tabung uji B tidak berkarat? Sekarang ni kita tengok pula dekat tabung uji C ni bulu besinya tidak berkarat. Kenapa Ada siapa boleh bagi jawapan tak? Kenapa? Okey macam ni. Okey, kita tengok ya. Apa yang ada dekat dalam tabung uji C ni? Okey, tabung uji C ni kita ada besi, kita ada air pipe yang dididihkan dan kita ada minyak. Kenapa yang ni tak berkarat? Ini cikgu nak bagi tahu rahsia. Nak dengar tak? Okey. Kita tahu tau. Okey. Sebabnya awak tahu untuk pengetahuan anda, air pipe yang dididihkan ni ia tidak mengandungi udara. Okey, tidak mengandungi udara. Maksudnya ada air je, udara tak ada kat dalam air. Manakala minyak, seperti awak tahu, minyak dengan air tak boleh bercampur. Disebabkan berbeza ketepatan, maka minyak akan melapisi di bahagian atas air. Ini menyebabkan udara di dalam tabung uji ini tidak akan masuk ke dalam air. Dan di sini, di bulu besi ni hanya ada air sahaja, udara tak ada. Itu sebab ia tak jadi karat, sebab dia tak cukup kawan nak buat dia jadi karat tu. Tahu tak? Manakala tabung uji D bila akan bulu besinya berkarat. Sebab apa? Dia ni pun masuk air paip. Ini air paip. Dia dalam air paip tu ada air, ada udara. Maka tidak balas kimia berlaku apabila air dan udara ada, dan ia menyebabkan bulu besi ini akan mengalami proses
pengaratan. Okey, tahu? Itulah sebabnya. Sebab ini berkarat sebab apa? Ada kehadiran air dan udara. Dan ini dia tak ada. Dia tak ada, dia hanya ada udara. Air tak ada. Yang ini pula dia hanya ada air je, udara tak ada. Yang ini ada dua-dua, ada air dan udara. So kita boleh rumuskan bahawa faktor pengaratan ada kehadiran air, bukan kehadiran air sahaja, tetapi ia perlukan kehadiran udara. Apabila ada kehadiran air dan kehadiran udara, objek besi itu boleh berkarat. Faham? Dia ada dua-dua. Kalau salah satu tiada, maksudnya tidak hadir, pengaratan tidak akan berlaku. Ingat ya, faktor pengaratan ada dua, iaitu kehadiran air dan juga kehadiran udara. Ingat ya. So, kita pergi kepada uji minda bahagian yang kedua. Soalan dia berkaitan dengan eksperimen tadi. Apakah faktor terjadinya pengaratan? A. Kehadiran air dan gris. B. Kehadiran udara dan gris. C. Kehadiran air dan minyak. D. Kehadiran air dan udara. Yang mana satu pilihan anda? Jawab dekat ruangan chat. Jawab dekat ruangan chat sama ada A. Kehadiran air dan gris. B. Kehadiran udara dan gris. C. Kehadiran air dan minyak. D. Kehadiran air dan udara. Yang mana satu? A, B, C atau D? Cikgu kira sampai 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Masa menjawab telah tamat. Masa dia. Cikgu tengok kat ruangan chat ni. Ada yang jawab D. Ada yang jawab A. Ada yang jawab B ke? Ada ke yang jawab C? Kita tengok siapa yang betul. Apakah faktor terjadinya pengaratan? Jawapannya adalah kehadiran air dan udara, iaitu D. Tahniah kepada yang berjaya menjawab. Anda semestinya awesome dan hebat. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam eksperimen pengaratan itu tadi? A. Menyerap udara dalam tabung uji. B. Menyerap kelembapan dalam tabung uji. C. Menyerap minyak dalam tabung uji. Apa jawapan dia? Alamak, cikgu dah tersilap dah. Terbuat jawapan mula-mula. Tapi cikgu tahu anda semua telah menjawabnya dengan tepat, iaitu jawapannya adalah menyerap kelembapan dalam tabung uji. Tahniah. Anda semuanya awesome. Okey, dah kita tahu faktor pengaratan ni ada dua kan tadi. Ada udara, kena ada udara dan kena ada air. Barulah pengaratan berlaku. So pengaratan ni kamu agak-agak bagus ke tak? Bagus ke? Pengaratan ni sebenarnya tak bagus. Sebab dia akan menyebabkan suatu objek tu nampak usang, nampak lama dan berbahaya. Okey, bagaimanakah cara kita untuk mencegah pengaratan? Tengok basikal ni, lama kan? Dia ni handle dia dah lama lah. Tak cantik kan? So macam mana kita nak mencegah pengaratan ni?
Kalau nak cegah dia, kita tahu tadi faktor yang menyebabkan ni adalah disebabkan oleh ni tadi kan, apa dia? Air dan udara. So, kita kontrol lah pasal air dengan udara tu. Boleh. Okey, cara yang pertama adalah menyapu minyak dan gris. Contohnya, awak tapukan minyak dan gris pada rantai basikal ni. So, ia dapat mengelakkan rantai basikal tu daripada karat. Okey? So, kita sapu kat permukaan. Bila sapu kat permukaan, tak ada dah udara masuk. Air masuk. So, selamatlah. Kan? Okey, seterusnya. Ini kita bagi dekat hujung spana ni. Kita letak pahat ni kan. Kita letak minyak kat sini. So, dielakkanlah daripada pengaratan. Seterusnya, cara untuk mengelakkan pengaratan adalah menyalut objek dengan bahan tahan karat. Okey. Contohnya seperti penyangkut besi, penyangkut baju besi dan juga klip kertas. Kedua-duanya diperbuat daripada besi, tapi dia nampak cantik sebab telah disalut dengan bahan tahan karat. Contoh ini adalah seperti disalut dengan plastik. Okey, untuk menghalangnya daripada berkarat. Yang ketiga adalah menyadul objek dengan lapisan logam tahan karat. Contohnya pada tin minuman ini. So, tin minuman ini akan, yelah, tin minuman kan, tin minuman ke tin makanan ke kan, biasanya kita buat ni untuk mengelakkan pengaratan. So, makanan kita akan selamat lah. Untuk pengetahuan kamu, proses menyadu ni dikenali sebagai penyaduran. So, dia adalah proses melapiskan permukaan besi dengan logam lain yang bukan besi. Contohnya dalam tin minuman ni, ia disadul dengan timah. Itu sebab namanya dia shiny, cantik. Dan bila timah, dia tidak akan karat. Okey? Okey, seterusnya adalah mengecat objek. Okey, ini cat biasa kan? Biasa cat kat rumah. Orang ni tengah cat apa? Cat pagar. Bagus. Cat membentuk lapisan perlindungan pada permukaan besi. Di samping itu juga cat, dengan mengecat, dia akan menyebabkan objek itu kelihatan cantik dan seperti baru. Murid-murid, tadi anda telah belajar terdapat 4 cara untuk mencegah pengaratan berlaku. Pertamanya, kita ulang balik ya. Pertamanya adalah untuk menyapu objek dengan minyak ataupun gris. Yang kedua, menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat. Yang ketiga, menyadur objek dengan lapisan logam tahan karat. Dan yang keempat, mengecat objek seperti yang tertera dekat atas tu. Itu adalah cara mencegah pengaratan. Tapi, kenapa kita perlu mencegah pengaratan ni? Apa kepentingan dia? Nak tahu tak? Jom. Ikut cikgu. Okey. Kepentingan mencegah pengaratan. 1. Supaya ianya selamat digunakan. Contohnya seperti tin makanan ini. Okey, kenapa ia perlu disadul? Sebabnya untuk mengelakkan pengaratan terjadi. Dan untuk pengetahuan kamu, makanan yang terdedah kepada karat adalah bahaya untuk dimakan. So, itulah kena tahu. Ya, itulah kepentingan pengaratan. Pertama, selamat digunakan. Bukan sahaja makanan ya, tapi sebenarnya ada lagi. Contohnya macam jabatan besi. Okey, selamat kita gunakan ke atasnya.
Okey. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah tahan lama dan tidak mudah rosak. Contohnya seperti tangga ini. So, apabila kita telah mencegah pengaratan berlaku, ianya akan menjadi tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, kepentingan yang ketiga adalah untuk menjimatkan kos penyelenggaraan. Okey, contohnya seperti penggunaan gergaji tangan. Andai kata kalau ianya berkarat, tentunya ia susah kita nak melakukan kerja kan, nak menggergaji kayu, dan ini akan menyebabkan kita akan membeli gergaji yang baru. So, kita beli gergaji yang baru, kos akan meningkat. Tapi kalau kita jaga dia dengan cara menyapu grease ataupun minyak pada permukaan gergaji ini, insya-Allah pengaratan tidak akan berlaku dan kos dapat dijimatkan. Okey, seterusnya adalah nampak pagar ni? Supaya kelihatan cantik. Kebiasaannya pagar ataupun objek yang dah berkarat, objek ni kalau kita catkan dia untuk mengelakkan pengaratan, ia akan nampak lebih cantik dan menarik. Di samping dia akan tahan lama dan akan nampak cantik dan menarik. Itulah adalah kepentingan mencegah pengaratan. Kita harap kamu ingat. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Uji minda bahagian yang ketiga. Okey. Soalannya berbunyi begini. Antara yang berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk mencegah objek besi daripada berkarat? Soalannya, cikgu bacakan sekali lagi. Antara yang berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk mencegah objek besi daripada berkarat? Okay, apa dia? A. Menyapu dengan air. B. Menyadur dengan timah. C. Melumurkan dengan minyak. Ataupun D. Mengecat permukaan besi. Mana satu ni? Apa ya? Apa? Kira. Bacakan soalan dia sekali lagi. Antara yang berikut, yang manakah bukan cara yang dapat digunakan untuk mencegah objek besi daripada berkarat? Maksudnya cari yang bukan. A. Menyapu dengan air. B. Menyadur dengan timah. C. Melumurkan dengan minyak. Dan D. Mengecat permukaan besi. Ini satu ni. Tulis jawapan dekat bawah ni. Cikgu nak tengok. Cikgu kira sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Start. Okey, jawapannya adalah, nak tahu jawapan dia? Okey, jawapannya adalah A. Menyapu dengan air. Tak boleh lah. Okey, sebab air adalah salah satu faktor yang menyebabkan pengaratan. Bila air campur udara, pengaratan akan berlaku. Bukan ni kita nak cegah, kita galakkan lagi pengaratan. So, A tu adalah salah. Bagus. Okey, bagus. Betul jawapan kamu. Seterusnya kita tengok pada soalan lagi. Berikut adalah kepentingan mencegah pengaratan kecuali A. Objek kelihatan cantik. B. Kos penyelenggaraan objek dapat dijimatkan. C. Objek tidak selamat untuk digunakan. Dan D. Objek akan tahan lama dan tidak mudah rosak. Tik tok, tik tok, tik tok. Mana? Yang mana agak-agak? Berikut adalah kepentingan mencegah pengaratan kecuali. Tengok ya perkataan kecuali. Kena tengok soalan, kena fahamkan soalan.
Maksudnya dia nak cari yang salah, bukan cari yang benar. Dia nak cari bukan kepentingan mencegah pengaratan. Okay. Apa jawapan dia? Cikgu dah tengok dah. Ada yang jawab tu. Ada yang jawab C. Betul ke? Betul ke? Ada yang jawab A. Ya ke? Ada yang jawab B. Ada yang jawab D. Okey. So, kita tengok mana jawapan yang tepat. Bagi soalan berikut adalah kepentingan mencegah pengaratan. Kecuali. Kecuali kat sini kecuali objek tidak selamat untuk digunakan. Inilah yang salah. Ini betul. Ini adalah kepentingan mencegah pengaratan. Cantik, kosmetik negara objek dapat dijimatkan. Objek tahan lama dan tidak merosak. Kita cover sekarang. Wah, nampaknya unit 7 ni pengaratan bahan cikgu dah rangkumkan semua sekali. Kita pun dah dekat hujung rancangan. Kita dah huraikan apa itu karat, ciri-ciri objek yang karat. Okey. Apa lagi? Faktor pengaratan, cara mencegah pengaratan dan kepentingan pencegahan pengaratan. Cikgu dah huraikan tadi. Cikgu harap kamu tahu. Kalau masih tak faham, boleh ulang semula video ni. Jangan lupa. Inilah channel cikgu. Jangan lupa kita tekan butang subscribe di Cerita Cikgu Sat. Tekan butang dia sekarang. Terima kasih kepada yang telah subscribe channel cikgu. Terima kasih. Kepada yang belum, ajak kawan-kawan yang lain tu. Tekan butang subscribe. Ada banyak video yang bermanfaat untuk kamu. Sebabnya memang channel ni khusus untuk cikgu buat untuk pendidikan. Okey. Semoga kamu semua telah faham apa yang cikgu lontarkan pada hari ini. Cikgu harap kamu semua dapat mengambil isi-isinya, dapat memanfaatkan apa yang telah cikgu kongsikan. Jangan lupa subscribe. Untuk pengetahuan kamu, cikgu juga mengajar subjek RBT. Itu sebab kamu nampak kat sini ada video untuk RBT kan. Ada sains dan juga RBT. Saja subjek-subjek yang lain. Okey. Cikgu ada juga ajar fikir. Biasalah cikgu kan macam-macam subjek. Okey. Cikgu juga mengharapkan agar kamu menyokong cikgu. InsyaAllah cikgu akan ada kelas lagi. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey. Akhir kalam, cikgu minta maaf andainya ada tersalah kata, ada tutur kata yang menyentuh jiwa. Minta maaf banyak-banyak. Sesungguhnya yang baik itu adalah daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada cikgu sendiri. Cikgu minta ampun dan maaf. Dan cikgu ucapkan sebelum cikgu mengundurkan diri, harap kamu menggunakan apa yang cikgu sampaikan ini dengan bermanfaat. Dan jumpa lagi. Bye. Juga salam Ramadan. Dan kalau ni salam Ramadan, jangan lupa puasa sampai habis ya. Okey, jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share dan like. Bye. Assalamualaikum.